Assalamualaikum semua. Dalam tutorial kali ni, Umi nak kongsikan pula cara buat kuih tradisional. Asyik buat kuih viral je kan? Apa kata sekali-sekala kita cuba kuih tradisional yang satu ni. Umi yakin hingga kini pun masih ramai penggemarnya. Kuih lapis nyonya nama diberi. Umi pun tak pasti mana dapat nama nyonya tu. Nanti anda boleh google sendirilah. Yang pasti kuih lapis ni sedap sangat dengan rasanya yang cukup berlemak dengan berasa manisnya tu. Siap je kukus, ya Allah baunya semerbak wangi. Lagi-lagi bau santannya tu. Tekstur kuih pun lembut bergedik-gedik gitu. Inilah part yang paling best. Bila nak makan tu, ramai yang suka tarik selapis demi selapis. Nikmat sungguh rasa kuih orang lama ni kan? Nak sediakan adunan tu mudah je. Bahan yang diperlukan pun tak banyak. Cuma effort nak buat tu kenalah lebih sikit. Sebab kita kena kukus selapis demi selapis. Tapi percayalah, hasilnya berbaloi berdiri lama depan steamer tu. Dalam tutorial ni, banyak tips serta teknik yang telah pun Umi sharekan. Jadi nak hasil kuih yang cantik, flawless permukaannya, lembut, wangi, berkilat dan sedap berganda, jangan skip video. Kerana setiap 1 minit tu ada je poin-poin penting yang dah pun Umi kongsikan. Kalau ikut sebiji-sebiji tanpa derhaka resipi, tips dan teknik yang Umi dah ajarkan ni, insya-Allah akan menjadi elok kuih talam anda. Untuk buat kuih yang satu ni, kita perlukan 3 jenis tepung yang berbeza. Tepung beras, tepung gandum dan juga tepung ubi kayu. Dan di sini Umi nak sharekan sedikit. Tepung beras yang Umi gunakan adalah cap gajah 3. Ramai yang guna cap ni, mereka cakap okey sangat. Tapi kalau tak ada, guna cap teratai pun okey dah. Seterusnya, tepung gandum, Umi guna cap bunga ros. Sebab ni je dekat rumah. Tapi ada yang bagi tahu cap Baker's Choice pun lebih baik. Mungkin anda boleh cuba nanti. Untuk permulaan ni, Umi akan satukan dulu semua bahan-bahan dalam satu mangkuk besar. Masukkan 2 cawan tepung beras, 1 cawan tepung gandum, kemudian tambahkan dengan 2 sudu besar tepung ubi kayu, 1 cawan gula halus atau boleh juga gunakan gula pasir biasa. Kemudian untuk santan, pak santan ni Umi gunakan 4,5 cawan santan pekat. Santan pekat yang segar tau. Untuk hasil kuih yang lebih berlemak, cantik, berkilat lepas dikukus, Umi sarankan anda gunakan 100% perahan santan segar yang agak pekat sedikit. Barulah berasa lemak kuih anda tu. Kalau boleh elakkan campur dengan air. Tapi untuk anda yang berniaga tu, bolehlah separuhkan. Macam 2 cawan santan pekat, 2,5 cawan air pun boleh. Macam ni Umi gunakan 100% santan segar. Kalau anda nak guna santan kotak pun boleh je. Kalau dah tak ada santan segar tu kan, Umi sarankan guna brand Kara sebab santannya pekat dan berasa lemak santan tu. Cuma kena tambahkan air sedikit bagi cair. Jangan terlalu pekat sangat ya. Kemudian tambahkan 1 sudu kecil garam bagi naik berasa lemaknya tu. Adunan santan dan tepung ni Umi gaul sebati dahulu guna whisk bagi bercampur rata dan sebati sepenuhnya. Barulah mudah nanti kita nak kisar halus. Tapi kalau anda nak masukkan terus dalam blender pun boleh je. Tujuan Umi blenderkan sekejap ni nak bagi gula tu betul-betul halus dan sebati bersama adunan. Siap je blender, tapiskan dahulu adunan kuih kita. Supaya tak adalah tepung yang masih berketul tu kan. Kita nak hasil tekstur kuih yang halus mulus. Alamak tu tumpah sikit tu kan. Berhati-hati, laju sangat Umi tuang ni. Walaupun dah di blender adunan ni, nampak tu masih ada lagi sedikit sisa tepung yang belum betul-betul sebati. Jadi wajib tapiskan. Seperti yang semua sedia maklum, kuih lapis nyonya ni ada 2 warna. Yang pertama warna putih dan yang kedua warna merah jambu. Ada 2 warna, jadi Umi akan bahagikan adunan kuih ni kepada 2 bahagian yang sama banyak. Umi bahagikan guna senduk tu je.
Kelikatan adunan kuih ni memang agak cair sedikit. Bila tuang tu nampak macam air gitu kan. Barulah tekstur kuih nanti akan lembut, bergedik-gedik gitu. Tapi untuk anda yang gunakan santan kotak tu, kena berhati-hati bila tambahkan air. Jangan terlalu pekat sangat anda punya cecair santan tu. Nanti kuih kita akan keras. Dan ni dia. Untuk pewarna dan perasa, Umi gunakan sirap ros ni. Jenama Double Lion. Kenapa Umi gunakan jenama ni? Sebab cordial sirap ros yang satu ni sedap sangat-sangat. Tak perlu letak banyak, hanya 1 sudu besar dah mencukupi. Dah boleh beri perasa dan juga pewarna pada kuih lapis ni. Hati-hati, jangan letak lebih-lebih sangat. Mentang-mentang lah Umi cakap cordial sirap ni sedap. Sebab ni pati ya, ia agak pahit sedikit. Nanti bila terlebih rasa sirap tu, akan berasa pahit sirap di situ. Jadi biar ngam berasa sirap tu. Jangan lebih sangat. 1 sudu besar ni dah cukup. Gaulkan, bagi cordial sirap tu betul-betul sebati dan sekata warnanya bersama adunan kuih. Bagi nampak lebih menarik dan naik seri warna kuih tu, Umi tambahkan dengan sedikit warna rose pink ni. Pewarna merah jambu. Bagi nampak lebih cantik dan lebih pekat lah warnanya. Tapi ni optional je ya. Kalau tak nak letak pun tak apa. Okey, adunan pink dah siap. Yang putih tu dah sedia menanti. Jom kita mula melapis. Untuk sukatan adunan kuih Umi ni, Umi gunakan loyang 7x7x2 inci. Oles dengan sedikit minyak ataupun boleh basahkan dengan air di sekeliling loyang. Kemudian lapik dengan plastik talam ya. Boleh dapatkan di kedai bakery. Penting untuk kita lapikkan dengan plastik supaya mudah kita nak keluarkan dari loyang lepas siap dikukus. Sebelum mula melapis, part ni pun sangat penting. Pastikan air kukusan dah betul-betul mendidih. Kiranya boleh nampak ataupun boleh dengar bunyi menggelegak tu, barulah kita mula melapis. Untuk lapisan yang pertama ni, Umi masukkan setengah cawan matrix adunan yang berwarna putih. Kiranya adunan putih ni akan jadi base lah yang paling bawah nanti. Kemudian kukus selama 5 minit untuk setiap lapis. Lepas 5 minit, buka penutup kukusan. Bagi bahagian atas tu kering sedikit, barulah kita lapis dengan pewarna merah pula. Anda ada 2 option, nak balut penutup pengukus tu dengan kain untuk elakkan lebih banyak wap air yang jatuh di permukaan kuih, ataupun tak nak balut pun tak apa, tapi kena rajin lap. Maksud rajin lap di sini, lepas kita kukus 5 minit untuk setiap lapisan tu, buka penutup kukusan, kan ada wap air yang bertakung sikit ke atas tu, lap, kemudian baru kita kukus lapisan yang seterusnya sampailah yang terakhir. Dan lagi satu tips bagi dapatkan hasil lapisan yang sama rata sekata dan sama besar, anda kena sukat. Macam Umi ni guna loyang 7 inci, memang elok lah dengan setengah cawan matrix tu. Umi sukat untuk lapisan putih dan juga lapisan yang berwarna merah ni. Jadi bila kita potong nanti, lapisan kita tu sama besar dan cantik je. Walaupun anda dah balut penutup pengukus ni dengan kain, sesekali boleh buka dan bersihkan wap air tu ya. Gang bertakung banyak sangat menitik pula di permukaan kuih. Pastikan air kukusan sentiasa mencukupi hinggalah kita habis mengukus, hinggalah lapisan yang terakhir. Penting sangat-sangat ya untuk pastikan air kukusan ni mencukupi supaya kuih kita tu masak sekata dan tak lembek. Dan pastikan anda gunakan air panas ataupun air panas yang mendidih jika gunakan api dapur supaya airnya cepat mendidih. Kalau kita gunakan air biasa, nanti bila dah campur air biasa ni kan lambat sikit nak didih. Jadi akan terbantut proses pengukusan kuih tersebut. Dan itulah yang biasa kita dengar, kadang kuih kita jadi lembek, kuih tak masak sekata. Inilah antara faktor-faktor dan puncanya. Untuk lapisan yang terakhir nanti, lapisan yang berwarna merah jambu, kukus selama 10 minit untuk kita pastikan kuihnya masak sempurna di setiap lapis. Disebabkan lapisan yang terakhir ni kita kukus selama 10 minit,
Jadi jangan lupa sesekali buka penutup pengukusan untuk kita lap wap air yang terkumpul. Sebab tak nak wap air tu terjatuh banyak sangat di permukaan kuih, nanti tak flawless kuih kita. Kemudian lepas 10 minit buka penutup pengukusan untuk kita keringkan pula wap air yang ada jatuh sikit-sikit tu kan, ataupun permukaan atas tu masih ada basah sikit tu, kita bagi kering sedikit. Dah siap mengukus, pastikan kuih dah betul-betul sejuk barulah kita potong nanti. Umi sejukkan kuih ni lebih kurang 3 ke 4 jam dan pastikan kuih tu betul-betul sejuk barulah kita mula potong untuk dapatkan potongan yang cantik. Inilah hasilnya setelah Umi sejukkan lebih kurang 3 jam setengah. Tengok tu permukaan atas kuih nampak flawless kan? Untuk memotong kuih ni atau apa-apalah jenis talam, pastikan guna pisau plastik. Pisau tu Umi dah oliskan atau greasekan sedikit dengan minyak masak supaya dapat hasil pemotongan yang cantik dan licin. Dan bagi dapatkan hasil pemotongan yang sama rata, anda boleh gunakan pembaris talam yang macam Umi gunakan tu. Boleh beli di Shopee ataupun di kedai bakery ada dijual. Pembaris talam ni ada bermacam-macam saiznya. Anda boleh pilih nak saiz kecil ke, saiz sedang ataupun saiz yang besar. Ni Umi gunakan saiz standard tak silap ni. Beli di kedai bakery je. Dan cara pemotongan tu haruslah betul. Jangan dipotong secara menggergaji. Potong dari atas sampai ke bawah straight je. Jangan diangkat pisau tu. Kalau kita potong menggergaji, nampak tu, Umi punya kuih yang belah bahagian kanan tu nampak macam beralun sikit kan? Tak sekata, tak kemas. Bahagian belah bawah ni, belah kiri ni pula, nampak cantik je pemotongannya. Boleh beza kan kat situ. Jadi tips untuk dapatkan pemotongan yang kemas dan rata, tak beralun gitu, kita tak boleh angkat pisau tu dari atas sampai ke bawah. Tarik je potong. Sebab kuih talam ni dia lembut. Senang je nak potong. Dia tak macam roti. Roti kita kena potong secara menggergaji gitu kan. Untuk dapatkan hasil serat yang cantik dan tak rosak. Tapi kalau kuih, anda tak boleh potong macam tu. Kena potong straight je tanpa kita angkat pun pisau tu. Barulah cantik pemotongannya. Okeylah, Umi rasa cukup setakat ni sahaja dalam tutorial kali ni. InsyaAllah di episod akan datang Umi akan sharekan lagi pelbagai lagi tips-tips dalam membuat kuih talam. Semoga setiap tips, teknik serta cara yang telah Umi sharekan menjadi panduan untuk anda di luar sana yang mungkin baru pertama kali nak cuba buat kuih yang satu ni. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bell untuk notification. Assalamualaikum. Bye.